Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wabak. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kita dari kitab Bulughul Maram, dan kita masih berbaki daripada perbincangan yang lepas mengenai khusyuk dalam solat. Seperti yang saya sebut dalam kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat masih ingat, bahawa khusyuk itu sebenarnya terletak pada hati. Namun begitu, gambaran tentang khusyuk itu dapat dilihat pada perlakuan seseorang itu ketika solat. Misalnya kita lihat Allah menyatakan bahawa orang-orang munafik itu mereka solat, cuma solat mereka itu tidak khusyuk. Maka Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Di mana orang munafik itu apabila mereka mendirikan solat, mereka mendirikan dalam bentuk yang malas. Jadi kemalasan itu dapat dilihat dalam pelbagai bentuk lah. Dan secara ringkasnya, mereka itu tidak khusyuk dalam melaksanakan ibadat solat tadi. Dan kita pun sebutlah beberapa perkara yang memperlihatkan bahawa khusyuk itu berlaku dalam bentuk hati dan juga dapat dilihat pada perlakuan zahir. Dan kita telah membaca beberapa hadis yang tuan pengarang kitab kita ini cuba menggambarkan kepada kita beberapa perkara yang dianggap menafikan akan kekhusyukan dalam solat tadi. Dan pada pagi ini kita sambung daripada perbincangan yang lepas yang berbaki itulah. Seingat saya berhenti pada kuliah lepas mengenai hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi salati aw la tarji' ilaihim. Iaitu larangan baginda bagi orang yang solat itu mengangkat pandangan mereka ke langit walaupun ketika mereka sedang berdoa. Walaupun solat itu keseluruhannya adalah doa, tapi lazimnya kita merasakan doa itu apabila kita membaca kunut ataupun kita berada dalam keadaan qiyam dan sebagainya. Maka pada ketika itu dilarang kita untuk mengangkat pandangan ke langit, kerana mengangkat pandangan ke langit itu menjadikan mata kita menjadi liar dan hilang fokus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya itu bicara yang terakhirlah daripada kelas lepas. Jadi bagi mengakhiri perbincangan kita mengenai khusyuk ini, dan selepas daripada ini kita akan membicarakan tentang masjid pula. Maka kita terus kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih berlegar dalam persoalan khusyuk. Kita baca hadisnya dahulu, kemudian kita lihat apa yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadaratit ta'ami wala wa huwa yudafi'uhul akhbathat. Daripada Aisyah ini, di mana hadis riwayat Muslim mengatakan bahawa
Aisyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la solata. La solata bermaksud tidak sempurna. Dan kenapa kita terjemahkannya dengan makna tidak sempurna? Kerana ada beberapa hadis lain ya, yang disebut dalam bentuk yang sama. Misalnya baginda sebut la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang yang tidak ada amanah. Jadi para ulama tidak mengatakan bila seseorang itu pecah amanah dia kafir ya. Tetapi itu menunjukkan tidak sempurna iman seseorang yang mana ianya tidak menunaikan amanah. Jadi berasaskan kepada bentuk bicara yang sedemikian, maka kita katakan la solata di sini bermaksud tidak sempurna solat seseorang itu. Dan kesempurnaan di sini tidaklah bermaksud tidak sempurna pada bentuk pelaksanaannya, tetapi tidak sempurna di sini adalah tidak sempurna khusyuk solat seseorang itu. Jadi seolah-olah baginda SAW ingin menyatakan kepada kita tidak akan sempurna khusyuk seseorang itu jika dia melaksanakan solat sedangkan makanan sudah siap. Maksudnya makanan, khususnya makanan yang dimaksudkan di sini ialah makan malam. Kerana orang Arab itu mereka makan malam lebih awal, tidak macam kita di sini lepas isyak baru makan. Jadi bila mereka makan awal itu, makan malam itu awal dan mereka pulang daripada pekerjaan mereka itu agak lewat, maka pastinya mereka perlu kepada makanan. Jadi tiba-tiba makanan itu sudah siap untuk mereka makan dalam keadaan mereka sendiri lapar, dan masuklah waktu isyak. Dan kita tahu solat isyak itu pada mazhab Syafi'inya terlalu panjang waktunya berbanding dengan mazhab-mazhab lain. Mungkin dalam mazhab lain berpandangan akan habislah waktu isyak itu apabila malam itu sudah sampai ke pertengahan malam. Jadi bagi mazhab Syafi'i yang kita duduk faham di negara kita ni, selagi tak masuk waktu subuh tu, maka waktu isyak lagi lah. Jadi oleh kerana itulah, isyak tadi panjang waktunya dan boleh ditangguhkan untuk mengelak daripada seseorang yang lapar itu solat dalam keadaan dia lapar dan makanan sudah siap, maka akan menafikan kekhusyukannya. Maka berdasarkan kepada hadis Aisyah inilah la salata bihadaratit ta'am. Maksudnya tidak sempurna khusyuk solat seseorang itu jika dia sembahyang sedangkan makanannya sudah siap. Itu dapat kita faham mengenai amalan yang dibuat bagi solat isyak ya. Okey, adapun kadang-kadang kalau sampai di negara kita ialah makanan ketika berbuka puasa. Jadi dalam soal makanan ketika berbuka puasa, saya rasa setiap kita mempunyai sisi pandang yang tersendirilah ya. Misalnya kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dia berbuka puasa, dia makan beberapa biji tamar dan dia minum air, lantas dia pun pergi solat. Jadi bila baginda SAW makan beberapa biji tamar dan minum air lantas dia pergi solat, pada faham saya itulah makanan baginda dan baginda makan sampai selesai. Maksudnya jangan kita faham makan beberapa biji tamar minum air itu pergi solat dulu, kemudian lepas solat mari sambung. Sebab kita tak dengar lagi lepas baginda solat maghrib buka puasa tu dia pergi sambung pula makan. Jadi bermaksud baginda makan sampai selesai. Dan ada hadis lain ya, ketika baginda SAW bersama para sahabat ya, baginda makan bersama dengan para sahabat, tiba-tiba azan isyak. Jadi sahabat tadi oleh kerana isyak dah masuk, dia bergegas bangun untuk meninggalkan makanan, kononnya nak pergi solat. Kemudian nanti sambung lepas solat lah. Baginda SAW memegang tangan sahabat tersebut dan memintanya untuk menyelesaikan makanan. Dan nanti kita pergi solat. Jadi saya lah secara peribadi berpandangan bahawa
Apabila kita di negara kita pula, iaitu kita berbuka puasa bukan dengan buah tamar dan air sahaja, sebaliknya ada makanan yang lain seperti nasi dan sebagainya, maka saya secara peribadi, saya akan makan nasi dulu, lepas tu baru saya solat. Kenapa? Kerana banyak keadaan dilihat, ada orang kononnya nak mengikuti sunnah Nabi dan membesarkan solat pada hemat dia lah. Maka dia makan dahulu, kemudian dia pergi solat. Solatnya tadi terlalu laju. Kadang-kadang Al-Fatihah dengan Qul Huwallah tu senafas je. Jadi kita bertanya, awak solat ke, awak melaksanakan bentuk solat tadi kononnya untuk memenuhi ataupun andaian bahawa kita perlu mengutamakan ibadat daripada makan. Dan ingin saya bertanya, adakah makan ketika berbuka puasa itu adalah bermakna makan malam ataupun ianya sebahagian daripada ibadat itu sendiri. Jadi saya lebih cenderung untuk berbuka puasa sehingga selesai, dan pengalaman lah kita orang yang baik-baik ini, bila kita berbuka puasa tak adalah kita makan sampai sejam. Lazimnya sekitar 15 ke 20 minit. Jadi kalau kita berbuka puasa pukul 7.30, 7.45, 7.50 tu kita dah selesai. Jadi 7.50, 7.55 dah boleh solat maghrib. Dan kita pun tidak fikir lagi untuk kembali makan dan sebagainya. Kita sudah boleh beribadat dengan baik. Jadi saya memahami begitu, maka lantas itulah saya secara peribadi tidak berbuka puasa dengan buah tamar, kemudian bekerja-kerja pergi solat, kononnya nak mengutamakan solat, lepas solat pula lari pula mari makan. Jadi sukar untuk difahami makan yang sedemikian. Melainkan seseorang tadi bila dia berbuka puasa, dia memang makan buah tamar dan juga minum air sedikit dan cukup. Itu dua cerita yang berbeza. Jadi berdasarkan kepada hadis Aisyah ini, seolah-olah baginda SAW memberitahu pada kita, jika kita lapar, yang mana lapar itu akan mengganggu konsentrasi solat kita, maka eloklah kita selesaikan makan tu dulu, kemudian barulah kita pergi solat. Begitu juga di hujung hadis itu, baginda SAW ada menyebut wa huwa yudafi'uhu akhbathan, iaitu seseorang itu menahan dirinya daripada dua benda keji. Akhbathan di sini maksudnya menahan menahan kencing dan juga buang air besar. Jadi seorang yang solat dalam keadaan menahan kencing dan juga buang air besar, walaupun secara fizikalnya kelihatan dia solat, tetapi solat itu pastinya tidak akan menjadikan dia khusyuk, kerana sepanjang solat itu dilakukan, dia menahan dirinya untuk kencing dan ataupun dia menahan dirinya untuk membuang air besar. Jadi seolah-olah daripada hadis Aisyah ini dapat disimpulkan ada 3 perkara untuk memastikan solat seseorang itu khusyuk. Pertama, jika dia lapar dan makanannya sudah siap untuk dimakan, maka makanlah dahulu. Yang kedua, jika dia ingin membuang air kecil ataupun ingin membuang air besar, maka pergi selesaikan 2 perkara tersebut, barulah dia solat. Jangan dia katakan, kalau aku pergi kalau aku solat, kalau aku pergi buang air besar ataupun air kecil dahulu, malas nak ambil air semayang. Jadi dengan alasan malas nak ambil air semayang itu menyebabkan menyebabkan khusyuknya tadi tidak berlaku. Okey, itu hadis Aisyah. Kita pergi ke seterusnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tasha'ubu minasyaitan fa iza tasha'aba ahadukum falyaqdim mastata'a, rawahu Muslim wa Tirmizi wa zada fi shalah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu daripada syaitan.
Apabila seseorang itu menguap, maka hendaklah dia berusaha untuk menahan dirinya semampu mungkin ketika mana dia solat. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini kedatangannya terikat, ya. Kedatangannya terikat dengan bentuk tadi. Kerana hadis ini dibaca bersama riwayat Muslim dan juga riwayat Tirmizi. Jadi sebab itu pengarang kitab kita ini meletakkan hadis ini dalam bab khusyuk dalam solat. Jadi kalaulah andainya kita tidak mengikat menguap itu dengan solat, maka adakah kita tidak boleh menguap bila-bila masa? Jadi hadis ini merujuk kepada apabila seseorang itu menguap ketika solat. Saya tak tahulah, saya rasa orang Kelantan panggil menguap, ya. Iaitu kita rasa begitu, ya. Kita buka mulut tadi, kita rasa macam ngantuk tu. Jadi tuan-tuan, hadis ini di mana baginda SAW mengatakan at-tasya'ub minasyaitan. Jadi menguap itu daripada syaitan. Jadi daripada syaitan dimaksudkan di sini bukanlah menguap itu sebahagian daripada syaitan. Ya. Sebaliknya menguap itu ialah perkara-perkara yang menunjukkan kepada kita bahawa syaitan tadi menggunakannya untuk menjauhkan kita daripada khusyuk. Jadi oleh kerana perbuatan tersebut, jika kita selalu mengulanginya ketika solat, maka dia menyebabkan dia menyebabkan khusyuk kita tadi terganggu. Jadi oleh kerana itulah baginda SAW cuba memberitahu kepada kita, cuba elok seboleh mungkin daripada menguap di dalam solat. Jadi dia menggambarkan menguap itu satu gambaran yang buruk, maka dia kata at-tasya'ub minasyaitan. Menguap itu daripada syaitan. Jadi dengan gambaran seperti itu menjadikan kita merasakan bahawa sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang cuba memusuhi syaitan, maka kita akan mengelak seboleh mungkin daripada untuk ada kaitannya dengan syaitan. Maka oleh kerana menguap itu kadang-kala berlaku dalam solat kita, maka baginda SAW menyatakan fa'iza tasya'aba ahadukum, apabila seseorang itu menguap juga, maksudnya ketika dia solat mungkin kerana dia keletihan, kerana dia mengantuk dan sebagainya. Jadi dikatakan apabila seseorang itu menguap juga, terasa ingin menguap juga ketika mana dia solat, maka hendaklah dia berusaha untuk menahan dirinya dari menguap dengan membuka mulut seluas-luasnya. Cuba tahan sehingga solat itu selesai, dan setelah solat itu selesai barulah dia menguap. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa solat ataupun khusyuk dalam solat seseorang itu ianya memang berlaku di dalam hati seseorang, seperti mana takwa pun terdapat dalam hati, keikhlasan itu dalam hati dan sebagainya. Namun perbuatan itu dapat dilihat, ataupun khusyuk tadi yang berlaku di dalam hati itu dapat dilihat pada perlakuan seseorang, tingkah laku seseorang. Jadi kalau seseorang itu matanya memandang ke kiri kanan dan ke atas, tangannya menggaru-garu, perbuatannya menguap semacam orang yang kemalasan, maka itu semua menggambarkan bahawa dia tidak khusyuk, dia tidak merasai akan kebesaran Allah, dia tidak merasai akan keagungan Allah ketika mana dia berada di depan Allah ketika dia solat tadi. Maka baginda SAW melarang kita berlaku biadab di depan Allah pada ketika kita solat. Maka baginda menggambarkan kepada kita bahawa perbuatan itu amat dibenci oleh Allah, amat dibenci oleh agama, sehingga baginda menggambarkannya ialah syaitan. Dan kalau kita lihat, ya sahabat-sahabat, dalam beberapa hadis yang lain, baginda sering menisbahkan, ya, perbuatan-perbuatan tertentu itu dengan syaitan. Tapi tidaklah bermaksud perbuatan itu ialah syaitan. Dia baginda ingin menyatakan kepada kita bahawa perbuatan itu tidak baik, dan sepatutnya kita berhati-hati dengan perbuatan itu sama seperti mana kita berhati-hati dengan syaitan. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa.
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, maka hendaklah kamu sentiasa memusuhi akan syaitan. Jadi telah ada tertanam jauh dalam lubuk hati seorang Muslim itu bahawa mereka akan sentiasa memerangi syaitan, memusuhi syaitan. Jadi oleh kerana kita membenci syaitan, memerangi syaitan dan memusuhi syaitan, maka untuk menjadikan kita mengelak diri kita daripada ada keterkaitannya dengan syaitan, maka baginda menyebut perkara yang tidak baik itu dikaitkan dengan syaitan. Tapi bukanlah bermaksud perkara itu syaitan. Misalnya, baginda SAW menyebut al-ajalatu minasyaitan. Kegopohan itu adalah syaitan ataupun daripada syaitan. Jadi adakah gopoh itu syaitan? Jadi gopoh itu tidaklah syaitan, tetapi ianya sering membawa kita kepada kesilapan, membawa kita kepada penyesalan apabila kita melakukan sesuatu dengan bentuk yang gopoh tadi. Jadi supaya kita merasa ismi'zan, merasa jijik dengan gopoh tadi, maka baginda menyebut kegopohan itu ataupun kegelojohan itu adalah sebahagian dari syaitan. Saya rasa perasaan itu ataupun makna itu ada pada kepercayaan kita ataupun budaya kita apabila kita dari kecil lagi dimomokkan tentang babi dan juga anjing. Kita diajar oleh ustaz-ustaz kita bahawa babi itu najis, babi itu haram, anjing itu demikian-demikian. Maka apabila kita melihat babi dengan sendiri, dari satu sudut kita merasa takut, tapi kita merasa jijik kerana kita dari kecil dijijikkan oleh agama kita terhadap babi tadi. Jadi samalah juga apabila baginda SAW menyebut beberapa ungkapan-ungkapan yang bukan daripada ini sahaja, sebaliknya banyak lagi, maka baginda mengaitkan sesuatu benda yang tidak elok itu dengan syaitan agar kita mengelaknya. Jadi elok jugalah dalam perbincangan ini di mana baginda mengatakan at-tasya'ubu minasyaitan, bermaksud menguap itu daripada syaitan. Bukanlah bermaksud bila orang tadi menguap maka dia dah jadi syaitan. Sebaliknya, bila dia menguap ketika mana dia solat, maka sikapnya itu adalah sikap yang biadab dengan Allah SWT. Ketika mana dia berdepan di depan Allah, dia berdiri di hadapan Allah sebagai satu Tuhan yang Maha Agung, yang harus dimuliai, yang harus dikagumi, yang harus dihormati, tiba-tiba dia berkelakuan seperti orang yang malas, maka sikap itu adalah sikap yang dikeji oleh agama. Jadi cara mengungkap itu dinisbahkan begitu. Jadi boleh kita simpulkan at-tasya'ub minasyaitan, bermaksud menguap itu adalah perbuatan yang keji, yang tak elok, khususnya lebih-lebih lagi ketika solat. Ketika solat. Jadi kalau di luar solat, kita terpaksa menguap kerana kita keletihan, kerana kita mengantuk. Maka diajarlah kepada kita, bila kita ingin menguap, maka kita hendaklah menutup mulut kita tadi supaya ketika mana kita menguap, tidak nampak apa yang ada dalam mulut kita itu kepada orang lain. Ialah mulut itu kan, tuan-tuan, dia jijik dalamnya ada air liur, dalamnya ada gigi, di celah-celah gigi itu ada tahi giginya dan sebagainya. Mungkin mulut kita tak merasalah jijiknya sebab dia mulut kita, tapi orang lain bila melihat mulut kita tu, mereka merasa jijik, dan itu adalah suatu perbuatan yang amat tidak sopan. Apabila kita menguap di depan khalayak dan orang dapat lihat kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi kita dapat lihat bahawa menguap itu adalah tidak disukai khususnya dalam solat. Maka untuk menjadikan solat kita itu kelihatan sempurna ataupun baik, maka kalau kita boleh tahan daripada menguap ketika kita solat, cubalah tahan. Tapi kalau kita tak mampu nak menahannya, ada disebut dalam riwayat yang lain, disebutnya begini, disebut dalam riwayat Bukhari, di mana baginda SAW ada menyebut, "Idza tatha'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasya'ub." Nabi kata begitu. Di mana baginda SAW menyebut, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad mengatakan, apabila seseorang itu menguap,
Jadi baginda sebut di sini ketika solat ataupun di luar solat lah. Dan cuma dalam ketika solat, seboleh-boleh mungkin kita cuba menahan diri kita dari menguap. Tapi kalau dah terpaksa, maka kita beramallah dengan hadis Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad ini, di mana kata baginda, apabila seseorang itu menguap, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di atas mulutnya. Nanti kalau difaham atas kan, letak atas bibir pula, maksudnya ketika mana dia membuka mulutnya untuk menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangan. Kerana kata baginda, fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasya'ub. Kerana syaitan itu masuk ke dalam mulut seseorang melalui ataupun semasa orang itu menguap. Jadi untuk mengelak perkara yang tidak baik berlaku di depan khalayak dan kita dilihat seorang yang tidak sopan, maka walaupun perkara itu perlu kita lakukan kerana sebab-sebab tertentu, maka tutuplah mulut kita agar orang tidak melihat sesuatu yang tidak baik datang dalam diri kita. Itu mengenai perkara yang bersangkutan dengan khusyuk yang ada disebut dalam kitab yang ditulis oleh Tuan Syekh ini mengenai solat dan khusyuknya tadi. Saya rasa kita selesaikanlah soal perbincangan kita mengenai khusyuk, dan oleh kerana masa masih ada lagi setengah jam, maka kita pergi terus kepada bab yang seterusnya, iaitu bab masjid. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebenarnya tidak ada satu pengkelasan, ya, tidak ada suatu pengkelasan yang dibuat secara tuntas oleh para ulama, ya, mengenai masjid ini. Dan saya sendiri pun melihat penggunaannya itu melihat kepada penerimaan di sesuatu tempat. Misalnya kalau kita senaraikan, ya, di negara kita ni ada beberapa nama yang diberi kepada masjid, dan pada budaya kita orang Melayu, penamaan tersebut menggambarkan status tempat ibadat. Jadi pertama disebutnya dengan masjid, kemudian disebutnya dengan masjid jami', disebut dengan masjid jami', kemudian disebutnya dengan musalla, kemudian disebut juga dengan balai soh dan sebagainya lah. Jadi kesemuanya itu, masjid jami', masjid, musalla ataupun balai soh tadi, semuanya adalah menggambarkan bahawa ada satu tempat yang dikhususkan untuk umat Islam itu beribadat. Ya, ada satu tempat untuk umat Islam itu beribadat. Jadi dengan ini, fahamlah kita bahawa dalam agama kita, beribadat di satu tempat yang telah dikhususkan untuk kita beribadat itu lebih utama berbanding dengan kita beribadat di satu tempat yang tidak dikhususkan. Masa saya belajar dulu, saya belajar dulu mungkin dengan ustaz-ustaz yang suka demonstrasi agaknya kot, ataupun ustaz-ustaz yang suka melawan arus. Jadi kami sering diajar bahawa kalau ada kesempatan, kita boleh sembahyang di mana-mana. Maka dibacalah kepada kami hadis Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan muka bumi ini adalah tempat sujud dan ianya bersih, boleh dilakukan solat itu di mana-mana. Jadi pada masa saya muda-muda dulu belajar, maka terbentuk satu kefahaman dalam pemikiran saya dan kawan-kawan. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana, bila kita nak solat, kita solat je lah di kaki lima, di atas bonet kereta, di depan kaunter dan sebagainya. Kononnya untuk memperlihatkan kepada manusia bahawa Islam itu izzah. Sedangkan 2-3 meter daripada tempat kita solat itu ada masjid. Misalnya kadang-kadang kita tengok anak-anak muda kita yang keluar berdemonstrasi daripada bersih 1, bersih 2, bersih 3 sampailah berapa bersih saya pun tak tahu. Mereka berdemonstrasi dekat bulatan Masjid Negara. Jadi apabila mereka nak solat ataupun mereka demonstrasi di Dataran Merdeka,
Jadi sedangkan mereka tahu bahawa beberapa apa panggil dalam 100 meter daripada Masjid Jami' Kuala Lumpur dekat situ. Jadi mereka tak solat kat situ, mereka solat di tengah padang. Dan apabila ditanya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini masjid ataupun tempat kita solat dan boleh solat di mana-mana. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, perlu difahami ya bahawa solat di mana-mana itu ialah suatu kebenaran, bukan suatu anjuran. Ya, agama mengizinkan kita apabila kita ingin solat dan kita dapati masjid tak ada, surau tak ada, musola tak ada, masjid jami' tak ada, maka solatlah di mana-mana. Itu kebenaran. Misalnya kita lihat ada orang-orang Islam yang sampai ke lapangan terbang Heathrow dekat London, dekat apa panggil UK, dekat Germany, dekat mana-mana negara yang tidak menyediakan tempat solat, maka ada di kalangan mereka yang solat atas bonet teksi dan sebagainya. Maka itu suatu yang membanggakan kerana mereka tetap melakukan ketaatan kepada Allah walaupun tidak disediakan tempat. Tapi kalau di negara Islam yang sudah ada musalla, ada masjid, maka kenapa harus kita solat di tempat lain sedangkan tempat yang dikhususkan untuk solat itu ada? Jadi pada hemat saya lah ya, seorang yang duduk di Malaysia, kemudian dia solat bukan di tempat solat, pada saya ikut logat orang Kelantan, dia panggil gong. Gong tu tuan-tuan kena tanyalah ya orang Kelantan apa makna gong tu. Jadi sebabnya tempat tadi ada. Jadi perlu dibezakan di antara keizinan dengan apa yang dianjurkan. Jadi agama kita menganjurkan kita apabila kita ingin solat, maka solatlah di tempat solat. Ya, solat. Jadi tempat solat itulah dinamakan dalam istilah agama kita masjid. Ya? Jadi agama kita ada menyebutnya dengan perkataan masjid, ada kala disebut dengan perkataan musalla. Yang mana kedua-duanya membawa masjid maksudnya tempat sujud, iaitu keadaan yang paling sempurna ataupun paling mulia ketika kita solat ialah sujud. Tadilah berdasarkan kepada hadis Nabi, aqrabu halatul abdi ilallah wa huwa sajid. Keadaan yang paling hampir di antara seorang hamba itu dengan Allah ialah ketika mana dia sujud. Jadi diambil daripada itulah masjid bermaksud tempat sujud. Manakala musalla pula bermaksud tempat seseorang itu menunaikan solat. Jadi apa yang nak disebutkan di sini pada pagi ini, agama kita menyarankan kita supaya menyediakan tempat untuk solat itu di mana-mana. Jadi tempat kita duduk, itu kita duduk di pejabat, maka biarlah di pejabat kita itu ada tempat kita sembahyang. Kita duduk di rumah kita itu ada satu tempat yang disediakan untuk solat. Kita duduk di taman perumahan kita, di taman perumahan kita itu ada tempat yang kita sediakan untuk solat. Jadi untuk itu, pada zaman awal dahulu tidak ada perbezaan nama tempat tersebut. Tapi apabila masyarakat Islam sudah membesar, masyarakat sudah meluas, negara itu tadi sudah menjadi luas, maka urus takbir tadi telah mengkelaskan nama tempat ibadat itu dengan nama-nama tertentu. Jadi misalnya kalau disebut masjid bermaksud tempat ataupun bangunan yang untuk umat Islam melaksanakan solat jamaah dan juga solat Jumaat. Jadi itu dinamakan masjid di negara kita. Jika disebut dengan jami', iaitu masjid jami', dia adalah masjid yang besar, yang mempunyai ruang solat yang besar, yang boleh dihimpunkan di sana ramai orang untuk solat Jumaat, untuk solat hari raya dan juga solat fardu, lebih besar daripada masjid. Kemudian lebih kecil daripada masjid itu disebut dengan musalla, ataupun di sebelah pantai timur disebut dengan musalla ataupun balai soh. Balai soh tu maksudnya balai tu, agaknya lah maksudnya balai. Soh tadi ialah
balai yang sah digunakan untuk solat. Jadi sama ada balai sah ataupun musalla tadi, dia adalah tempat yang mana umat Islam datang ke situ untuk melaksanakan solat jemaah tetapi tidak menunaikan solat Jumaat. Di mana mereka menunaikan solat Jumaat di masjid ataupun masjid jami'. Kemudian ada surau-surau ataupun musalla ataupun surau ataupun balai sah tadi yang sudah besar kapasitinya, maka sekarang sudah diberi satu nama baru dipanggil surau Jumaat. Surau bermaksud tempat orang berhimpun untuk melaksanakan solat Jumaat, kemudian Jumaat pula iaitu diizinkan oleh pemerintah untuk melaksanakan. Jadi itu pengklasifikasian itu dibuat oleh para ulama bagi memudahkan urus takbir. Namun begitu sahabat-sahabat, ianya pada peringkat awal Islam digunakan masjid itu sama ada untuk kita solat jemaah dan Jumaat ataupun kita solat sunat di rumah pun disebut dengan masjid. Jadi apapun tak perlulah kita bergaduh soal istilah itu, memadailah kita faham bahawa di mana saja tempat kita duduk, sama ada kita duduk di rumah, di pejabat, di taman ataupun di mana saja, mungkin dalam satu masa nanti kita akan duduk di angkasa lepas pun, kita akan ada satu tempat untuk kita solat yang kita namakan dia dengan masjid ataupun apa-apa nama yang kita rasa boleh dinamakan sedemikian. Okey, bila sahabat-sahabat memahami perkara tadi begitu, marilah kita pergi kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis kita yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duri wa an tunazzaf wa tutayyab. Hadis riwayat Ahmad, iaitu Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Di mana hadis ini baginda SAW menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, menyatakan kepada kita bahawa baginda telah memerintahkan para sahabat, iaitu menyuruh para sahabat, menganjurkan para sahabat agar di rumah-rumah mereka. Jadi seolah-olah baginda memberitahu pada kita, walaupun di rumah itu bagi orang lelaki mereka solat sunat, yang mana mereka solat Jumaahnya di masjid, tapi di rumah itu ada kaum wanita yang akan solat juga, solat fardu di rumah. Dan begitu juga ada kala, khususnya pada musim PKP ni, kita sudah menukar azan subuh kita daripada as-salatu khairum minan naum kepada sallu fi buyutikum ataupun fi amakinikum. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa pada setiap diri seorang Muslim, ke mana saja dia pergi, dia mesti menyediakan satu tempat khusus untuk dia solat. Sama ada tempat itu di pejabat, sama ada tempat itu di rumah, sama ada tempat itu di mana-mana saja dia pergi, dia akan menyediakan satu tempat khusus untuk dia berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah kita diminta melalui hadis Aisyah ini, pengkhabaran dari Aisyah mengenai permintaan Nabi, di mana kita mesti mengkhususkan suatu ruang di rumah kita itu untuk kita solat. Jadi kita bolehlah tampal ke letak apa-apa. Kalau saya tengok mak saya, atuk saya, dia akan letak di situ satu kapet besar dekat situ. Dia ada tinggalkan di situ tasbih, tinggalkan sejadah di situ, dan dia akan tampallah ayat-ayat Quran yang akan memberitahu kepada kita bahawa itu tempat ibadat. Kamu tak boleh bermain-main di situ, kamu tak boleh bersenang-senang, buat tempat untuk berlari, main polis pencuri ke apa benda. Kerana itu adalah tempat yang perlu dihormati, tempat itu adalah tempat kita melaksanakan ibadat tadi. Jadi berdasarkan kepada hadis Aisyah tadi, fahamlah kita bahawa baginda SAW mahu kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, mahu hubungan kita dengan Allah itu sentiasa ada. Jadi supaya hubungan kita dengan Allah itu sentiasa wujud, sentiasa ada, maka mesti ada dalam benak fikiran, ke mana saja kita pergi, mesti ada satu ruang kita sediakan tempat untuk kita solat.
Jadi setidak-tidaknya seorang mukmin itu walaupun di luar musim PKP, dia akan ada sejadah, ya, dia akan ada tasbih, dia akan ada beberapa perkara yang diperlukan untuk solat bagi kaum wanita, kena ada kain telekat, kain sarung dan sebagainya. Jadi kenapa perkara itu ada dalam hidup peribadi seorang Muslim? Kerana mereka ingin menyembah Allah. Kerana mereka ingin melaksanakan ibadat solat, sama ada sunat ataupun fardu, di mana-mana tempat mereka berada. Jadi oleh kerana itulah, kalau ditanya mana dalilnya yang menuntut kita untuk membina perkara yang sedemikian, maka hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur. Baginda SAW menyuruh para sahabat untuk membina masjid di rumah-rumah mereka. Malah baginda SAW tidak memadai dengan menyuruh dibinanya ataupun dibuat, dikhususkan satu tempat dalam rumah setiap orang itu untuk solat. Malah baginda mencadangkan ataupun menyuruh kita untuk membersihkan tempat tersebut dan mewangikannya. Jadi kalau orang dulu-dulu ataupun orang Arab dahulu, bila mereka wangikan tempat ibadat itu, mereka akan perasapnya dengan bau-bauan tertentu. Seperti mana kita pergi ke Mekah, ya, kita lihat ramai orang-orang kaya Arab akan membakar arang dan menabur di atas arang tersebut pewangi seperti gaharu dan sebagainya, menjadikan ruang solat itu wangi, tenang dan sedap untuk kita duduk dalam keadaan yang nyaman dan juga sedemikian. Jadi itu adalah hadis yang memperlihatkan kepada kita bahawa baginda SAW mahu rumah itu dia tidak menjadi seperti kubur. Kenapa baginda SAW mahu rumah kita tidak menjadi seperti kubur? Kerana pada faham baginda SAW dan baginda mahu kita memahaminya bahawa kubur itu adalah tempat yang mana kita dilarang untuk beribadat di situ. Di mana baginda SAW melarang kita membina masjid di atas kubur. La tabnul masajida alal kubur. Jangan bina masjid di atas kubur. Jadi oleh kerana baginda SAW melarang kita membina masjid di atas kubur, maka bermaksud apakah ciri-ciri yang ada pada kubur itu ada pada rumah. Jadi ciri yang ada pada kubur ialah kubur itu sunyi, ditinggal orang. Kubur itu tidak ada orang beribadat di tempatnya. Maka jangan jadikanlah pejabat kita, rumah kita seperti kubur. Jadi untuk menjadikan rumah kita tadi tidak seperti kubur, maka Nabi minta kita menjadikan rumah kita, pejabat kita itu tempat kita melakukan ibadat. Sallu fi buyutikum. Dalam riwayat lain, iqra'ul Qur'ana fi buyutikum. La taj'alu buyutakum maqabirah. Semayanglah di rumah kamu. Baca Qur'anlah di rumah kamu dan jangan jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Jadi untuk mengelak rumah kita tadi menyamai ciri-ciri kubur, iaitu dipinggirkan orang, ditinggalkan sunyi tanpa apa-apa aktiviti ibadat yang ada di situ, maka kita digalakkan supaya membina satu tempat yang khusus dalam rumah kita, baik di mana-mana penjuru yang kita rasa sesuai, dan bagi orang yang ada duit, mereka membina dengan tempat yang khusus itu lagi baguslah. Tapi bagi kita yang tidak ada duit ataupun yang sederhana ini, memadailah kita menyatakan kepada orang yang ada di rumah kita bahawa ruang ini ibu ataupun ayah sediakannya sebagai tempat kita solat. Jadi sesiapa yang ingin solat, datanglah solat di sini, kita solat bersama-sama. Kalaupun ayah tak ada, mak ada, kamu semua datanglah solat bersama ibu di tempat ini. Jadi seolah-olah itulah yang dihasratkan oleh baginda SAW. Dapatlah saya simpulkan untuk memudahkan sahabat-sahabat memahaminya. Ada 4 perkara dengan hadis Aisyah ini. Pertama, kita disarankan supaya membina tempat ataupun menyediakan satu tempat khusus di mana saja kita duduk untuk kita beribadat kepada Allah. Sama ada kita di pejabat, sama ada kita di rumah, sama ada kita di mana-mana, biarlah di tempat kita duduk itu ada ruang khusus untuk kita
solat ataupun beribadat. Perkara yang kedua yang dapat kita simpulkan di sini ialah jangan sesekali jadikan rumah kita itu sunyi daripada ibadat. Sama ada ianya berbentuk ibadat sunat ataupun ibadat fardu. Ianya berbentuk solat ataupun baca Quran. Ianya berbentuk membaca Quran sendirian ataupun membaca Quran secara beramai-ramai ataupun tadarus. Jadikan rumah kita itu tempat Allah Ta'ala suka dengannya, dan apabila Al-Quran dibaca tadi menyebabkan Allah Ta'ala suka dengan keadaan itu dan akhirnya akan diturunkan keberkatan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tempat yang kita khususkan untuk beribadat tadi, hendaklah kita bersihkannya, jadikannya selesa, dan boleh kita hiasinya ataupun boleh kita indahkan tempat tersebut sesuai dengan tempat ibadat kita, dan kita letaklah apa-apa pewangi. Ada kala orang letak pewangi yang guna setting masa tu ya, setiap 5 minit keluar wangi yang seperti yang masjid-masjid moden yang ada dekat Kuala Lumpur dan Selangor ni, ataupun semburan apa-apa yang kita rasa munasabah ataupun membakar apa-apa bauan seperti yang kita kelihatan ada di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Dan yang pentingnya perkara tersebut adalah suatu anjuran yang dianjurkan ataupun digalakkan oleh Baginda SAW untuk kita menjadikan tempat ibadat itu ialah tempat yang kita hormati, kita kagumi dan sebagainya. Perkara yang keempat daripada apa yang disebut oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam itu dapatlah kita faham ialah bahawa Baginda sallallahu alaihi wasallam mahu apabila kita ingin melakukan ibadat, maka biarlah ibadat itu ada tempatnya, ya. Walaupun kita boleh solat di mana-mana, tapi kita solat pada tempat yang telah kita khususkan untuk solat itu jauh lebih baik daripada kita solat di satu tempat yang mungkin tidak sesuai untuk kita solat. Kita solat ataupun baca Quran di tempat yang telah kita khususkan untuk kita baca Quran itu lebih baik daripada kita membaca Quran di mana-mana. Walaupun kita boleh membaca Quran di mana-mana, tetapi bacalah Al-Quran itu di tempat yang kita rasa kita selesa dan kita hormat akan pembacaan tersebut. Jadi itu yang dapat saya fahamkan ataupun boleh kita simpulkan daripada apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha mengenai anjuran Baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa setakat itu dulu kelas kita hari ini, dan kita sebut lebih kurang 3 hadis, 2 hadis berkait dengan khusyuk dalam solat, manakala yang satu lagi hadis berkait dengan pembinaan masjid. 2 hadis berkait dengan khusyuk. Yang pertama ialah Baginda SAW melarang kita melakukan solat sedangkan kita lapar dan makanan sudah siap terhidang, ataupun Baginda SAW juga melarang kita daripada solat ketika mana kita menahan untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Kerana kedua-dua keadaan sedemikian, walaupun kita solat kelihatan solat pada fizikalnya, tapi hakikatnya ialah kita menahan diri kita dan kita tak mampu untuk menumpukan ibadat tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah mengenai menguap, kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sopan, apatah lagi di depan Allah ketika solat, begitu juga dengan manusia. Maka kita diajar supaya menjadi seorang Muslim yang beradab di depan Allah. Kita kalau boleh kita tahanlah menguap tadi. Tapi kalau kita tak dapat tahan, terpaksa menguap, ataupun di depan orang kita terpaksa menguap, maka menguaplah dengan menutup mulut kita tadi ketika menguap, agar apa yang tidak elok dipandang itu tidak kelihatan pada kita oleh orang lain. Jadi Baginda SAW cuba menggambarkan kebencian terhadap sikap yang tidak sopan itu dengan mengatakan bahawa menguap itu daripada syaitan, tapi bukanlah bermaksud siapa yang menguap itu dia menjadi syaitan, tapi menggambarkan perkara itu adalah perkara yang tidak elok. Dan yang ketiga, kita berkenaan masjid dan telah kita rumuskan tadi. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk bicara kita pada kali ini. InsyaAllah mungkin bulan depan kita dah lepas kot PKPP. Kita adalah pertemuan fizikal nanti dan bolehlah kita berbincang panjang dalam kesempatan yang akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah SWT
Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas sahabat-sahabat yang berkongsi siaran ini untuk sama-sama kita memahami apa yang diajarkan oleh Baginda SAW dan kita mempraktiskannya dalam kehidupan seharian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.